Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan bab yang ke-28. Bab yang ke-28 berkaitan adab dengan jin. Dan kita terus insya-Allah juga dengan bab yang ke-29, adab menghadapi hasutan syaitan. Sebab saya nak sekali kan supaya kita dapat baca hadis-hadis peninding untuk diri kita daripada hasutan syaitan sekali. Kita dah baca yang bab yang ke-28 tu, adab dengan jin, tapi kita teruskan dengan bab yang ke-29 dan saya gabungkan kedua-duanya dalam syarahan sekali serentak. Muallif rahimahullahu taala, Syekh Abdul Rahman, Syekh Dr. Abdul Rahman bin Abdul Karim Al-Uthmani hafizahullahu taala, beliau menyatakan bahawa saya meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada guru saya, iaitu Syekh As-Sabur Abdul Rahman bin Muhammad Nuh Al-Fatani Al-Qadahi, yang dikenali sebagai Jusuh bin Harun Sik Kedah, dengan sanad yang bersambung kepada Safiyah binti Huyai, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin, bahawa beliau datang menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beriktikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau berbual dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beberapa ketika pada malam hari. Kemudian beliau bangun untuk berlalu pulang dan Rasulullah SAW turut bangun untuk menghantarnya pulang. Apabila mereka sampai kepada pintu masjid yang menghala ke rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha, tiba-tiba lalu dua orang lelaki Ansar. Mereka memberi salam kepada Nabi SAW, lantas bergegas berlalu pergi. Rasulullah SAW lantas berkata kepada mereka, usahlah kalian terburu-buru, sesungguhnya yang bersamaku ini adalah isteriku Safiyah binti Huyai. Mereka berdua berkata, Maha suci Allah, wahai Rasulullah. Sedangkan mereka terasa terkesan dengan penafian Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lantas bersabda, sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri anak Adam seperti mana mengalirnya darah di dalam tubuh badan mereka, dan aku khawatir ia akan menimbulkan keraguan di dalam hati kalian berdua. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, dari riwayat Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha berkata, aku telah didatangi darah haid yang banyak dan kuat alirannya. Aku mendatangi Nabi SAW untuk meminta fatwa darinya. Aku mendapatinya berada di rumah saudara perempuanku Zainab binti Jahsh. Lalu aku bertanya kepada baginda SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku didatangi darah yang banyak dan kuat alirannya, maka apakah yang perlu aku lakukan? Apabila adakah ia menghalangiku daripada bersalat dan berpuasa? Baginda bersabda, sesungguhnya syaitan bersegera kepadanya untuk mengelirukannya. Huzaifah radhiyallahu anha berkata, apabila kami duduk untuk makan bersama dengan Rasulullah SAW, kami tidak akan meletakkan tangan kami di atas makanan itu sehinggalah Rasulullah SAW memulakan dengan meletakkan tangannya. Pada suatu hari ketika kami datang untuk makan bersama baginda SAW, datang seorang hamba perempuan dengan tiba-tiba seolah-olah ianya ditolak daripada belakang. Hamba perempuan itu bergegas ingin meletakkan tangannya pada makanan yang dihidangkan. Lantas Rasulullah SAW menahan tangannya.
Kemudian datang pula seorang Arab Badawi, seolah-olah ianya ditolak daripada belakang. Maka Rasulullah SAW menahan tangannya. Baginda bersabda, makanan yang tidak disebut nama Allah padanya menjadi halal kepada syaitan. Dia mendatangkan hamba perempuan dan orang Arab Badawi itu untuk menjadikan makanan itu halal kepadanya dengan sebab mereka. Aku menahan tangan hamba perempuan tersebut. Lalu dia datangkan pula orang Arab Badawi ini untuk menjadikan makanan itu halal baginya. Disebabkan orang Arab Badawi ini, demi Allah yang jiwaku dalam tangannya, sesungguhnya tangan syaitan itu ada di kedua tangan orang Badawi dan perempuan itu. Hadis diriwayatkan dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2017. Tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lepas, kalau kita lihat dalam bab yang ke-28, hadis yang pertama, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tertutuplah aurat anak Adam itu daripada pandangan jin sekiranya seorang itu masuk di dalam tandas dan berkata bismillah. Dalam riwayat oleh Ibnu Sunni, baginda Rasulullah SAW bersabda, sekiranya seorang itu ingin membuka bajunya, hendaklah dia membaca bismillahilladzi la ilaha illahu. Dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika mana mereka datang, mereka sedang duduk, mereka mendengar bunyi suatu bergerak di bawah katil mereka. Maka mereka pun melihat di bawah katil dan mendapati seekor ular. Hadis ini menceritakan kisah ini dengan penuh. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada rumah-rumah ini terdapat penghuninya. Sekiranya kalian melihat mereka, maka halaulah mereka sebanyak 3 kali. Sekiranya dia tidak pergi, maka bunuhlah ia kerana ianya kafir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berada di waktu petang sebelum maghrib ataupun hari beransur malam, maka halanglah anak-anak kalian daripada keluar, kerana sesungguhnya syaitan itu berkeliaran pada waktu tersebut. Apabila telah berlalu beberapa ketika dari waktu malam, maka biarkanlah mereka, iaitu sekiranya mereka keluar, tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah padanya. Sesungguhnya syaitan tidak akan membuka pintu-pintu yang ditutup. Ikatlah botol-botol kalian, bekas-bekas minuman, dan sebutlah nama Allah padanya. Tutuplah bijana-bijana kalian walaupun dengan hanya meletakkan apa-apa di atasnya, dan sebutlah nama Allah padanya, dan tutuplah lampu-lampu kalian. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Di sini malam ni kita simpulkan kedua bab ni, tuan-tuan. Pertama sekali, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan membaca bismillah. Bacaan bismillah disebut dalam hadis tadi ialah bismillah sitrun. Syaitan kita dah kupaskan sebelum ni, yang mana syaitan itu adalah jin. Tidak ada kumpulan lain yang hidup namanya Allah Subhanahu wa taala selain daripada jin dan manusia. Kita ada 2 makhluk Allah yang Allah jadikan yang dipanggil mukallaf. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin itu kecuali jin dan manusia itu kecuali untuk tujuan beribadah. Dan kita dah sebutkan, tuan-tuan mati Allah, bahawa jin ini ada 3 jenis. Yang pertama jenisnya ialah terbang, dan yang kedua jenisnya bentuk binatang, dan yang ketiganya jenis melata seperti mana kita berjalan. Dan bila jin itu mati Allah, kita pun dah sebut juga adanya jin Islam, ada jin kafir. Dan jin juga kita dah sebutkan juga bahawa dia pun ada yang jantan dan ada yang betina. Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Wayan silun, wayatanassalun. Maknanya mereka pun beranak penak. Ada anak, ada jin dia pun beranak, dia pun berkahwin, ada anak, nama Allah seperti mana manusia. So di mereka ini beranak penak. Dan adanya nama Allah, jin ini bukanlah semuanya menjadi kita kata a'wanu syaitan, ataupun dijadikan kepada tentera-tentera ataupun bala tentera
iblis. Iblis tu adalah salah satu daripada kalangan jin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan para malaikat sebelum kejadian Adam alaihi salam. Lalu dia ingkar. Maka ada di mereka ni syaitan ini dipanggil iblis. Dan iblis ini adalah juga syaitan dan juga dia adalah daripada kalangan jin. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan ada juga riwayat-riwayat daripada riwayat-riwayat yang mengatakan namanya Azazil, tetapi riwayat tadi dengan mati Allah wallahu a'lam, mungkin daripada kitab Israelian ataupun sewaktu dengannya. Yang pastinya iblis dikatakan ada, wallahu a'lam. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak mungkin melihat jin dalam rupa bentuk yang asal kecuali para anbiya rasul. Maka para anbiya dan rasul namanya Allah adalah orang yang mungkin dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat jin, seperti mana dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi untuk melihat malaikat pada rupa barasnya yang asal. Nabi pernah melihat Jibril alaihi salam. Nabi SAW pernah melihat Jibril alaihi salam sebanyak 2 kali, dan itu semua kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan mungkin mungkin ke barang kalian, tetapi tidak pada manusia biasa. Kerana sebab itu Imam Syafi'i rahimallahu taala dia kata apa dalam kitab Ahkamul Quran, diriwayatkan bahawa Imam Syafi'i berkata, man za'ama min ahli al-adalah annahu yara al-jin abtala syahadatuhu لأن الله عز وجل يقول لأن الله عز وجل يقول إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونهم إلا أن يكون نبيا. Siapa yang mendakwa min ahli al-adalah, daripada orang Islam, orang yang kita kata orang alim ke siapa tak, kata tak kira lah, yang penting dia ahli al-adalah, orang yang adil. Maksud kat sini ialah orang Islam. Dia melihat jin. Mana maksud melihat jin? Rupa parasnya yang asal, rupa bentuknya yang asal. Abtalat syahadatu, katakan. Maknanya kita kata dia telah membatalkan syahadahnya sendiri, katakan. Itu beratlah. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dia innahu yarakum, sesungguhnya syaitan tadi dan dia punya keluarga dia, anak beranak dia, anak penak dia, huwa wa qabiluhu yarakum, dapat melihat kamu, min haitsu la tarawnahum, yang mana kamu tidak dapat melihat mereka dalam bentuk yang asal. Itu dalam Al-Quran disebut tentang mati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang disebut dari riwayat Ali bin Abi Talib, bila jin tak boleh tengok, jin boleh tengok kita, syaitan boleh tengok kita, tak fair lah Ustaz kan, itu tak nampak dia kan, ya kan, konon ada orang kata kan, ya. Jadi macam mana cara kita nak tutup pandangan dia daripada melihat kita, khususnya ketika dalam keadaan aurat kita terbuka? Maka Nabi SAW telah jelaskan dalam hadis ini, hanya cukup dengan membaca bismillah. Nabi kata bismillah sitrun, bismillah itu peninding ataupun penghadang untuk syaitan melihat kamu. Khususnya ketika tadi saya kata, itu ketika kita membuka baju kita, maka mereka tadi tidak dapat melihat. Kalau tidak, mereka nampak. Kita masuk tandas, kita buka pakaian kita, kita buka aurat kita, dia nampak. Kita duduk dalam bilik dengan mati Allah Subhanahu wa taala seorang-seorang, katakan kita pun tangga baju, tak ada orang, syaitan tu nampak. Sebab dia dalam rumah kita ada, bukannya tak ada, dalam badan kita pun ada. Kat badan kita, dalam badan kita dia mengalir seperti mana mengalirnya darah, kata dalam badan kita. Makanya tuan-tuan mati Allah, Nabi syorkan kita membaca bismillah. Bacalah bismillah. Bismillah ni bukan setakat kita kata nak masuk tandas, kita tanggal pakaian, kita makan, baca bismillah. Makna baca bismillah, kalau hadis yang bab yang kedua tadi, yang bab yang ke-29 tu, Nabi sarankan supaya kita membaca bismillah ketika nak makan. Sehingga kan
orang yang orang yang makan membaca bismillah, maka sebenarnya itu adalah dia istilahnya macam dipergunakan oleh syaitan untuk makan makanan tersebut. Waliyazbillah. Kalau hadis tadi kan hadis 29, kisah Nabi tengah makan, tengah nak makan, belum makan lagi, tengah nak makan dengan sahabat, tiba-tiba ada hamba ditolak daripada belakang, terus nak pegang makanan, nak ambil makanan. Nabi tahan, tempat tahan. Lepas dah Nabi tahan perempuan tu, tiba-tiba seorang Arab Badawi pula, macam seolah ada orang tolak, pergi nak ambil makanan tersebut. Jadi itu nama Allah Subhanahu wa taala, makanan kalau kita makan tidak membaca bismillah, minuman ke makanan ke kita baca makan atau minum tidak membaca bismillah, sesungguhnya syaitan yang makan. Syaitan makan bersama dengan kita. Dia yang kenyang. Dia yang kenyang. Sebab memang mereka dambakan. Sebab itu adab-adab makan ni tuan-tuan Allah Subhanahu. Nabi dalam hadis Nabi SAW banyak menyatakan, antaranya Nabi kata apa? Bila makan ni kadang-kadang adalah sebutir yang jatuh daripada pinggan, adalah daging misal kata jatuh tuan-tuan. Kita biarkan. Bahkan kadang-kadang kita ambil, kita buang. Kita buang. Nabi tidak. Nabi ambil balik dan dibersihkan, lalu dia makan. Kenapa? Kalau dibiarkan begitu, yang makan ni nanti adalah syaitan. Yang makan ni adalah syaitan. Adakah kita kata sanggup kita bagi makan kepada syaitan? Itulah Nabi SAW beri peringat pada kita, tuan-tuan. Itu bab makan. Bab masuk rumah pun sama. Saya dah sebut banyak kali. Dalam hadis Nabi SAW yang disebutkan pada bab yang bab yang ke-28 ni, hadis yang ketiga, bagaimana Nabi SAW mengingatkan kita bahawa pintu rumah waktu maghrib ini, waktu maghrib, waktu senja ini, kalau boleh mesti elakkan daripada anak-anak kita berkeliaran di luar. Arahkan mereka masuk dalam nama Allah dan tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu itu bukan setakat tutup pintu. Maknanya tutup pintu, Nabi sarankan kita sambil tutup pintu kita sebutlah nama Allah. Bismillah. Tingkap bismillah. Pintu-pintu dia tutup, semua tutup dengan bismillah. Kenapa? Sebabnya ialah syaitan dan a'wanu dan dia punya ni tidak akan mampu untuk membuka pintu-pintu yang ditutup. Tidak mampu, katakan. Bukan jenis macam macam cerita-cerita dalam TV. Jin, syaitan dia boleh tembus dinding ke, tak ada. Itu semua tak betul, tuan-tuan. Dalam Islam kita diajar dalam hadis-hadis Nabi SAW, syaitan itu tidak boleh menembusi dinding, katakan, tempat yang tertutup. Even dalam badan kita sekalipun, dia tak boleh tembus macam tu saja. Dia nak masuk dalam badan kita pun melalui rongga yang terbuka. Dia nak masuk dalam badan kita, even nak masuk dalam badan kita, dia kena masuk tempat yang terbuka. Waktunya bila? Waktu menguap contohnya. Sebab tu orang tua-tua kata, bila menguap tu tutup, berebut setan masuk. Tutup mulut. Memang sunnah Nabi SAW yang Nabi sebut dalam hadis. Jadi dia boleh masuk kot mulut kalau kita tak tutup dengan tangan. Masuk, berebut setan masuk dalam mulut. Selain daripada itu adalah tempat-tempat yang lain, hidung, ada yang kata dubur, wallahu a'lam. Kan tempat mereka masuk, tempat-tempat yang terbuka. Jadi caranya ialah tadi kalau mulutnya, maksudnya mereka ni masuk ketika menguap, katakan. Sebab tu kalau kita tidur, bangun pagi, bangun je daripada tidur, Nabi suruh kita masukkan air ke hidung dan Nabi suruh hembuskan masa ketika berwuduk pagi. Kerana fa inna syaitana yabitu ala khayshumi. Syaitan duk tidur dalam lubang hidung ni, katakan.
maka sunat kita memasukkan air ke hidung dan hembuskan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kelebihan membaca bismillah. Hatta nak bersama dengan isteri juga sama. Kita bersama dengan, kalau seorang suami bersama melakukan hubungan dengan isterinya, hendaklah dia baca bismillah. Jangan gopoh, katakan lupa baca bismillah ustaz, katakan macam mana, lupa baca bismillah, kahwin baru ataupun pengantin baru, atau tak kira lah pengantin baru, pengantin lama dah, katakan jangan lupa baca bismillah. Baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan mimma razaqtana. Maka dengan itu, kalau tidak membaca bismillah, senang-senang dia syaitan juga melakukan hubungan sama dengan kita terhadap isteri. Wal iyaz billah min dzalik. Mudah-mudahan tuan macam Allah lindungi kita semua. Jadi ini baca bismillah. Bacalah, katakan bismillahirrahmanirrahim, ataupun setakat bacaan bismillah pun okey, tak ada masalah. Yang penting dengan nama Allah, katakan disebut begitu. Kemudian hadis yang kedua, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ini jika kita kat rumah nampak sesuatu binatang yang biasanya tak ada dalam rumah lah, binatang yang biasa tak ada dalam rumah. Kalau dalam hadis banyak yang riwayat dalam hadis ular, katakan masuk dalam rumah, tiba-tiba ada ular dalam rumah, tak tahu mana datang daripada mana, wallahu a'lam. Jangan terus dibunuh ular tersebut. Hendaklah diarahkan keluar sebanyak 3 kali terlebih dahulu sebelum dia dilakukan tindakan berikutnya. Arahkan mereka keluar. Kalau lepas arahan 3 kali dia tak keluar, maka boleh kita bunuh dia. Itu yang dianjurkan. Pernah riwayat dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang lain, hadis sahih juga, bagaimana dalam satu peperangan Khandaq, seorang pemuda ni bila balik daripada peperangan Khandaq, dia balik ke rumah kat Madinah, isterinya dekat luar. Orang Arab ni gairah dia kuat, dia tak bagi isteri keluar daripada rumah. Jadi dia suruh masuk dalam rumah, tengok ada ular dekat atas katil. Dia bawa balik perang, tuan-tuan. Orang bawa balik perang, kata. Dia pun apa lagi, angkat pedang, mati. Kata yang meriwayatkan hadis itu, ataupun wanita yang isterinya tadi, dia tak tahu siapa yang mati dulu. Isteri dia mati dulu ke suaminya mati dulu. Hadis ini mati Allah Subhanahu wa taala, lalu sampai berita itu kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun beritahu, kalau ada ular ke, ataupun ular, khususnya ular masuk dalam rumah. Ada yang kata hadis ni terkhusus dekat Madinah, wallahu a'lam. Tapi ada juga hadis yang umum, seperti mana hadis yang kita bacakan tadi, hadis sahih Muslim. Walaupun kat Madinah ke kat luar Madinah, jika ular masuk dalam rumah, bagi arahan 3 kali. Baik kau keluar, kalau kau tak keluar, aku bunuh. Begitu je kita arahkan. Keluar, keluar, katakan. Kalau tak keluar, aku bunuh, katakan. Kita boleh buat begitu, nama Allah Subhanahu wa taala. Baik kau keluar. Kalau kau jin, baik kau keluar, katakan. Maksudnya kalau dia jin, dia faham, dia akan keluar. Tapi kalau dia jenis binatang, dia tak faham. Dia tak faham kita cakap, maka yang tu adalah binatang, boleh kita bunuh. Sebab binatang ini adalah binatang yang boleh kita bunuh. Kalau ular dan suatu dengannya, katakan, boleh kita bunuh kerana ia membahayakan. Kalau jin, kenapa tak boleh bunuh, Ustaz? Bahaya. Sebab itu dalam apa ni yang dibahas oleh para ulama, jin ini mampu menyakiti manusia. Yu'dhin nas, mampu menyakiti kita. Dia mampu macam menyakat, itu biasalah, katakan, bahkan mencederakan kita. Seperti mana hadis tadi, bagaimana kita kata yang bunuh ular tadi pun mati juga. Maknanya di situ nama Allah Subhanahu wa taala, jin tadi mampu memberi menyakiti kita, katakan, mencederakan kita, sehingga kata Syekh kami dulu, Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala,
Salih Musaimin rahimahullah taala, sehingga sampai tahap membunuh. Dia boleh membunuh, katakan. Sampai bunuh dia boleh buat. Jadi itu adalah jin, katakan. Allah bagi dia kuasa begitu. Tapi dia tidaklah mudah-mudah untuk senang-senang dia nak pergi bunuh orang, dia tak ada juga, katakan. Tidaklah kata begitu. Cuma dia boleh. Dia boleh untuk buat demikian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita kata, saya pernah sekali ular masuk ke rumah. Ular lah, ular hitam masuk ke rumah kat kampung tu. Bila kita bagi arahan 3 kali, memang dia keluar. Bagi arahan 3 kali, dia keluar masuk, hilang. Wallahu a'lam, mana pergi masuk ke semak ke, wallahu a'lam. Kita jangan terus pukul. Nampak ular je terus nak pukul, nak ini tak. Jangan, katakan bahaya. Bahaya. Takut kita kata dia ada ahli keluarga dia. Kalau kita bunuh dia, ahli keluarga dia tuntut balas. Tak. Jangan buat pasal. Ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang tuntutan balas tadi terus dibuat. Dengan membunuh juga orang yang membunuh saudaranya ataupun membunuh saudara jin tadi, katakan. Jadi sebab itu adabnya dengan jin tadi, Nabi SAW pesan, kalau ada masuk rumah binatang-binatang yang pelik ni, tuan-tuan, hendaklah diberi arahan. Keluar, tak keluar, bunuh. Jadi di situlah adabnya kita dengan ini. Yang pertama tadi baca bismillah, yang keduanya tuan-tuan rahmati Allah ialah dengan memberi arahan kepada mereka supaya mereka keluar. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan, dalam hadis yang Nabi pesan pada kita juga, bacalah apa ni bila kita tadi tutup pintu, tutup tingkap dengan baca bismillah. Minuman-minuman, makanan-makanan, semua kenalah ditutup dengan membaca bismillah. Kalau tak ada apa nak tutup, tutuplah dengan batang kayu pun okey, tapi bacalah bismillah. Lepas tu air minuman, air dekat dalam bilik air ke atau sebab tu dengannya. Kadang-kadang kita ada air kolah kat rumah kan. Air kolah kat rumah. Sepatutnya air kolah yang kat rumah itu juga hendaklah ditutup, walaupun hanya dengan sebatang kayu. Kenapa, tuan-tuan mati Allah? Sabit juga dalam hadis lain. Dalam setahun ini, dalam hadis tu menyatakan bahawa dalam setahun itu adanya wabak tersebar pada waktu malam. Dalam setahun ada satu malam yang mana wabak akan tersebar. Dia akan masuk semua bekas-bekas minuman, bekas-bekas air ke makanan yang tidak tertutup. Lalu pagi besok kita makan ataupun kita minum air tersebut dan kita terkena wabak tersebut. Itu dalam hadis Nabi SAW. Sebab itu sunnahnya katakan ada air ataupun sebagainya ditutup, walaupun dengan sebatang kayu. Walaupun dengan sebatang kayu tutup. Letak. Wallahu a'lam. Kalau dalam tandas tu tak boleh nak baca bismillah, cukup dengan batang kayu je tutup. Yang penting tutup. Yang penting tu tutup. Berarti Nabi kata dengan hanya meletakkan apa-apa di atasnya. Kalau boleh sebut nama Allah, sebutlah. Tak boleh nak macam mana. Yang penting kita dah letakkan sesuatu atas. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan Allah, sama-sama kita dapat amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan Allah, bab yang ke 28 29 tadi, tuan-tuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita boleh ambil daripada hadis yang pertama, daripada bab yang ke-29, syaitan ini tugas dia waswas, dalam mewaswaskan orang. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Minal jinnati wa abni kul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada juga daripada kalangan manusia juga yang mewaswaskan kita. Daripada jin pun ada, daripada manusia pun ada. Tapi
Nabi SAW tengok tuan-tuan, Nabi bagaimana romantik lah saya tu lah. Kalau hadis ni biasanya diambil sebahagian itu diceritakan dalam istilah romantiknya Nabi SAW. Nabi borak dengan isterinya masa ketika Nabi beriktikaf di masjid. Lalu Nabi turut menghantar Safiyah tadi sehingga ke pintu masjid. Sampailah nampak rumah pintu masjid, lalu barulah Nabi berhenti kat situ. Bukanlah tempat di iktikaf, Nabi hantar sampai ke pintu masjid. Sebab Nabi sedang beriktikaf, dia tak boleh keluar daripada masjid. Walau bagaimana sekalipun Nabi hantar isteri itu. Ini kalau kita katalah kalau mampu untuk kita mencontohi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap isteri-isteri, maka kita buatlah, tuan-tuan. Maka itu yang terbaik. Lalu ketika Nabi nak menghantar, ketika sampai kat pintu masjid, ada beberapa orang Ansar ni melihat Nabi SAW dalam gelap. Dulu mana ada lampu, tapi dia tahu Nabi. Tapi bila Nabi bersama dengan seorang perempuan, menyebabkan diorang tadi cepat-cepat nak beralih daripada laluan yang asalnya mereka nak lalu, sebab mereka melihat Nabi dengan seorang perempuan. Sebelum sempat mereka pergi jauh, Nabi pun panggil. Nabi panggil, Nabi beritahu dia, usahlah kalian terburu-buru, sesungguhnya bersamaku adalah isteriku Safiyah binti Huyai. Nabi cepat-cepat cut off sangka buruk, sangkaan ni, kan. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, samalah kita hari ini, kalau kita buat satu perkara yang boleh menyebabkan orang meragui dan sebagainya, cepat-cepat kita putuskan sangka buruk orang, kan. Semampu mungkin. Dalam kes ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Nabi kata apa? Syaitan itu mengalir dalam diri anak Adam seperti mana mengalirnya darah di dalam tubuh badan mereka. Dan aku khawatir ia akan menimbulkan keraguan dalam hati kalian berdua. Cut off terus, tuan-tuan macam Allah, secepat mungkin. Jangan biarkan keraguan itu maknanya membesar menjadi satu fitnah pula, kan. Dia akan bertukar menjadi fitnah dan tukar benda yang lebih besar. Wa niyazbillah min dzalik. Hadis yang kedua, Hamnah binti Jahsh tadi, berkaitan dengan orang perempuan juga, nama Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda bersabda tadi, sesungguhnya syaitan bersegera kepadanya. Bersegera kepadanya. Maksudnya nama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata was-was ataupun keraguan. Bila ialah kita kata di dalam hadis ni, adakah ia menghalangiku daripada bersolat dan berpuasa? Darah keluar, memang tahu dah benda tu menyebabkan kita datang orang perempuan bila datang period, dia tak perlulah solat, tak perlu puasa, tak boleh puasa, tak boleh solat. Tapi baginda bila tanya juga, seolah-olah masih lagi ragu, masih lagi ragu. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan bersegera kepadanya untuk apa? Untuk mengelirukannya. Untuk mengelirukan. Ni orang banyak sangat ni, padahal ada period, biasalah, kan. Tapi lah sifat memang tugas jin tadi, tugas syaitan tadi adalah untuk nak mengelirukan. Sebab tu kita kena berhati-hati dengan permainan-permainan syaitan. Wallahu a'lam. Maka yang terakhirnya, sebelum kita pergi yang apa yang saya nak tambah lagi dalam kedua-dua bab ni, tuan-tuan, makanan tadi seperti mana yang saya sebutkan tadi lah, makanan yang tidak disebut nama Allah padanya menjadi halal kepada syaitan. Halal kepada syaitan. Minuman pun sama juga. Kalau tak disebut dengan nama Allah, maka halal lah untuk dia. Halal untuk apa? Untuk siapa? Untuk syaitan. Syaitan pun nak makan juga. Sebab mereka makan, mereka minum. Macam mana mereka minum, mereka makan?
ialah mereka makan makanan yang tidak dibaca padanya dengan bismillah. Banyaklah makanan dia. Orang kafir mana makan baca bismillah katakan. Kadang-kadang orang Islam pun ada yang tak makan, ada yang makan tak baca bismillah. Waliyazbillah min dzalik. Kita azan dulu. Insya-Allah. Esok tu Tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit bagaimana cara untuk kita melindungi diri kita daripada syaitan.
Mudah-mudahan dapat kita ambil manfaat daripadanya lah. Ya, beberapa hadis Nabi SAW saya cuba mana yang dapat kita baca insya-Allah. Pertama sekali nama Allah Subhanahu wa taala ialah dengan isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu paling mudahlah. Paling mudah untuk kita melindungi, menjaga diri kita daripada gangguan jin dan syaitan adalah dengan membaca bismillah, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillah. A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Boleh juga menyatakan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu was-sami'un alim. Innahu was-sami'un alim. Boleh kita baca sama ada paling mudah untuk baca tadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim seperti mana dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim. Nabi kata inni la u'allima kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka Nabi ajar pada sahabat dengan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu pertama. Yang kedua membaca muawwidzatain, membaca dua muawwidzat. Dua muawwidzah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Karena Rasulullah SAW yata'awwadz billahi minal jinni wal 'ainil insan. Nabi SAW mohon perlindungan dengan Allah daripada jin dan juga daripada 'ain manusia. Kita dah ambil sebut sebelum ni pasal 'ain. Hatta nazalat al-mu'awwidzatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surah ni, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Bila turun kedua-duanya ini, maka Nabi pun beramal dengan keduanya. Amal dua muawwidzah ni dibaca pagi dan petang. Setiap zikir pagi dan zikir petang kita baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Dibaca 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian dibaca sebelum tidur, dibaca selepas salat maghrib dan juga subuh 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan juga dibaca setiap kali salat. Selepas selesai salat, sunnahnya baca sekali sahaja selain daripada salat maghrib dengan subuh. Subuh dengan maghrib saja dibaca 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas dan qul huwallah. Tambah katakan ada riwayat dengan sekali dengan qul huwallahu ahad, wallahu a'lam. Kemudian membaca Allah Subhanahu wa taala ayat kursi, ayat kursi dibaca sebelum tidur. Dibaca sebelum tidur, juga dibaca zikir pagi, zikir petang, lepas sembahyang. Itu semua ayat surah ayat yang sunat dibaca sebagai mana sabit dalam hadis Nabi sallallahu yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu diajar oleh seorang lelaki, yang lelaki itu adalah syaitan yang menyerupai seorang lelaki, lalu diajar apabila kamu nak tidur bacalah ayat kursi. So sunnah Nabi SAW sebelum tidur baca ayat kursi. Nabi akhirnya berkata innahu sadaq, benar apa yang dia kata, wa huwa kadzub, maknanya tetapi dia pendusta, dzaka syaitan, itu adalah syaitan. Jadi Nabi mengikrarkan bacaan ayat kursi tadi setiap kali kita nak tidur. Selain daripada itu, namati Allah membaca surah Al-Baqarah di rumah. Dibaca rumah baru ke kita masuk, rumah baru kita beli ke kita masuk, namati Allah. Kalau rumah tu sering sangat ada gangguan dan sebagainya, bacalah surah Al-Baqarah kamil, sempurna daripada awal sampai akhir. Ikutlah, bukanlah kena terus 2 jam 3 jam nak kena baca sampai habis. Boleh dibagi-bagi, pagi sambung tengah hari, sambung petang, tak ada masalah pun. Kalau tak dapat pun, Ustaz kalau boleh tak dapat nak baca, pasang kaset. Walaupun itu lebih baiklah daripada dia pasang benda lain, kata. Maka yang aulanya, yang afdalnya dan yang utamanya ialah membaca. Nabi SAW sebut dalam hadis Sahih Muslim, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan.
wa inna syaitan yanfiru min al-bait alladhi tuqra'u fihi surah al-Baqarah. Kerana sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca dalamnya surah al-Baqarah. Jangan lurus bendul pula tuan-tuan baca surah Baqarah. Dia pun sebut surah Baqarah. Itu jenis lurus bendul pula kata. Surah Baqarah dimulakan dengan alif lam mim sampailah akhir. Nama Allah. Dan kemudiannya tuan-tuan dibaca juga antara amalan yang boleh dibaca juga dengan peninding kita ialah 2 ataupun 3 ayat. Ada riwayat kata 2 ayat, ada kata 3 ayat terakhir daripada surah Baqarah. Lillahi ma fis sama ataupun 2 ayat yang terakhir itu amanar rasulu bima sampailah habis ayat. Katakan 2 ayat yang terakhir ataupun 3 ayat yang terakhir dibaca pada malam hari. Nabi SAW sebut, dia kata man qara'a al-ayataini min akhir surah al-Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang baca 2 ayat daripada akhir surah al-Baqarah pada malam, mana-mana malam, fi lailatin, cukuplah baginya. Maksudnya Allah cukuplah baginya ni umum, katakan. Mungkin maksud antara maksudnya Allah akan jaga dia, Allah lindungi dia, katakan. Allahu a'lam. Dan selain daripada itu boleh juga mengamalkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca dalam sehari 100 kali. 100 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dzalika hatta yumsi. Maknanya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, selain daripada kelebihan, banyak kelebihan yang disebut dalam hadis Nabi SAW ni, tapi antara kelebihan dia kata wa kanat lahu hirzan, bacaan 100 kali itu sebagai peninding untuk dia daripada syaitan sepanjang harinya sehinggalah dia berpetang, sehingga waktu petang, malam sekali lah. Kata yumsi ini digunakan waktu petang dan juga malam, katakan hina hatta yumsiya, katakan. Wallahu a'lam. Jadi boleh juga amalkan. Ada seorang syekh ni, seorang pengamal ruqyah, dia ataupun syekh ni biasalah dipanggil dia kalau kat Madinah ni di antara yang masyhur lah dalam bab, dia tak popular pun dekat Madinah, tapi dia popular karangan dia berkaitan dengan ruqyah ni, kata. Orang pun tak kenal dia kat Madinah, tapi selepas bukunya ni tersebar, orang baru kenal. Tapi saya tak tahu dia ada duduk kat Madinah lagi ke ataupun dah keluar daripada Madinah, wallahu alam. Syekh ni dalam kitab dia tuan-tuan, dia kata pernah satu ketika dia berdepan dengan jin, kata jin yang merasuk orang, kata kan. Dan jin tu kata dia nak keluar daripada badan orang yang kena mamsus itu, yang kena rasuk tu, tapi dengan syarat dia nak masuk dalam badan tok guru dengan syekh tu. Syekh kata masuklah. Syekh kata masuklah kalau boleh masuk. Belum sempat berapa selang berapa waktu, lepas tu dia terus jin tu menangis, tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab bila tanyakan kenapa, sebab hari ini kamu telah bacakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Maka Syekh kata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarlah apa yang didakwa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bacalah, katakan kalau mampu, katakan dibaca 100 kali sehari, tuan-tuan. Selain daripada itu banyakkanlah zikrullah, banyakkanlah zikrullah. Ada juga berkaitan dengan azan. Ada satu riwayat hadis Nabi SAW, bukan kita tukan hadis hadis riwayat Muslim, an Suhaib bin Abi Saleh annahu qala arsalani abi ila bani Harithah wa ma'i ghulam lana aw sahib lana, fanadahu munadin min ha'itin bismihi wa ashrafa alladhi ma'i 'ala al-ha'it falam yara shay'an, fadhakartu dhalika li abi faqala law sha'artu annaka تلقى هذا لم أرسلك ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه
يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. رواه Muslim. Daripada Sahal bin Abi Saleh, dia berkata, bapa aku telah menghantar aku ke Bani Harithah, dan bersama aku ada seorang hamba. Hamba lah, hamba kami ataupun adalah hamba kawan kami ke, ada khilaf perawi. Tiba-tiba sambil berjalan tu, nak berjalan sampai ke Bani Harithah ni, dia dengar ada suara panggil dia. Biasalah nak cerita kan, ada orang, ada suara panggil. Itu fanada munadin min haitin bismihi. Kat dinding, lalu kat ada satu dinding dia lalu, dia ada dengar suara. Dia pun cari-cari siapa punya suara, tak ada orang. Wa ashrafa alladhi ma'i 'ala al-hait falam yara shay'an. Dia tak nampak siapa-siapa pun, tapi ada suara. Ada. Fa dzakartu dhalika li abi, aku pun ceritakan dekat bapak dia. Lalu bapak dia ni, menghormati Allah Subhanahu wa taala, iaitu Abu Saleh ni radhiyallahu anhu, dia kata, kalau kamu rasa macam tu, berdepan dengan hal-hal keadaan macam tu, ada. Dia kata, fanadi bis salah, maka laungkanlah azan salat itu. Fanadi bis salah. Fa inni, kerana aku dengar aku dengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan daripada Nabi SAW, bahawa Nabi SAW bersabda, syaitan akan lari. Inna syaitan apabila diseru untuk solat, nudiya bis salam, maknanya dilaungkan azan untuk solat, dia akan lari. Walahu khusas, dia lari sampai terkentut. Khusas makna dipanggil khusas, makna durat ni kita kata bunyi kentut lah, terkentut lah kita kata tak, ataupun al-adwa syadid, maknanya dia ataupun maksud kat sini al-khusas, dia lari laju lah. Dia kalau boleh dia tak dengar, tak nak dengar, katakan. Wallahu a'lam. Kalau apa yang saya belajar dulu, mungkin kat sinilah yang diambil. Kalau saya kalau yang mungkin ini yang diamalkan oleh masyarakat hari ini, bila ada sihir ke rumah ke ataupun sewaktu dengannya, lalu dia laungkan azan, berdasarkan riwayat hadis ni. So kita ada dalam riwayat ini seperti mana yang dipahami oleh sahabat Nabi SAW daripada riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Walaupun pada asalnya yang syaitan tu lari, dalam hadis yang lain, syaitan tu lari azan yang untuk solat, azan untuk solat fardu tu, itu yang syaitan lari. Tapi bila dah dipahami oleh sahabat, mungkin ada pandangan ini seperti mana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bolehlah kita kata beramal jika kalau ada gangguan kat rumah itu dilaungkan azan. Wallahu a'lam. Ya tak? Baik. Selain itu, macam Allah banyakkanlah baca Al-Quran, zikrullah, katakan. Wa idza mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, wa idza qara'tal Quran ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura, katakan. Bila kita banyak baca Al-Quran, macam Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ianya menjadi peninding buat kita, katakan. Allah ma'ala. Jadi setakat itu saja, macam Allah. Mudah-mudahanlah katakan kita sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan yang direjam, katakan. Kalau yang terakhirnya untuk anak-anak, maka Nabi pernah ajarkan kepada kita satu zikir untuk kita bacakan kepada anak. Cukup dengan bacaan sekali sahaja dibaca. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah bacakan kepada Hasan ataupun Husain, Nabi baca, u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Zikir itu juga kita boleh baca, termasuk dalam zikir pagi dan zikir petang. Kita masuk tempat yang baru, kita baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Untuk diri kita baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma
khalaq wa min kulli 'ainin lammah. Kalau untuk kita baca diri kita, a'udzu, ada. Tapi kalau kita bacakan untuk anak, untuk lelaki, kita kata u'idzuka, katakan. Kalau ramainya anak tu, kita nak jamakkan semua sekali, u'idzukum, aku lindungi kamu semua, katakan. Kita pun dekat rumah, sampai kat rumah macam Allah, budak-budak kan tidur ke apa, boleh kita baca u'idzukum bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min kulli 'ainin lammah. Cukup baca sekali sahaja. Yang sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi baca sekali, katakan. Wallahu a'lam. U'idzukum bikalimatillah, jamakkan semua sekali, aku lindungi kamu semua, ini anak-anak kita yang tengah tidur tu, katakan u'idzukum bikalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah yang bersifat sempurna, bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, daripada makhluk-makhluk yang jahat, wa min kulli 'ainil lammah, dan daripada mata-mata yang jahat juga. Jadi tuan-tuan macam Allah, itu cara dibaca begitu. Jangan dibaca untuk anak, tapi dibaca a'udzu bikalimatillah. Salahlah. Sebab a'udzu saya berlindung, aku berlindung. Sekarang ni kita nak nak lindungi orang lain, katakan. Maka kita baca u'idzuka, katakan, ataupun u'idzukum. U'idzuki kalau perempuan boleh baca begitu, ya. Kalau senang nak jamak begitu, nak pluralkan dia, u'idzukum, ubah sikit daripada a'udzu jadi u'idzu, katakan u'idzukum. Itu cara macam Allah Subhanahu wa taala paling mudah untuk kita nak mohon perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dua bab ni dalam macam Allah dapatlah kita ambil istifadah untuk seperti mana yang saya telah jelaskan. InsyaAllah lepas ni kita masuklah bab yang baru, bab ke-30 tu, adab duduk. Adab duduk pun ada tu dalam macam Allah. Jangan duduk macam duduknya ahli neraka. Macam mana duduknya ahli neraka itu. Duduk pun kita kena beradab. Adanya duduk seperti mana duduknya ahli neraka, kan. Macam mana kita nak mengelakkan duduk yang dimurkai, duduknya seperti mana duduknya ahli neraka. Wallahu a'lam. Dan kadang-kadang kita tak perasan, kita pun duduk seperti mana duduknya ahli neraka. Kalau kita sedar, kita tahu, kita tak buat, ataupun mungkin kita lupa. Kadang-kadang kita perlu orang yang mengingatkan kita supaya kita tidak duduk sebegitu. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, setakat itu saja yang sempat saya kongsikan. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.